Rook makan pawn di D6. Wow, kenapa pengorbanan ini dilakukan? Kita dapat tengok kat sini. Selepas Fonarov menerima sacrifice ataupun pengorbanan tersebut, dengan Rook makan Rook di D6, kita ada Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh seorang legenda catur pada abad ke-19, iaitu Jose Raul Capablanca. Baik, sudah semestinya saya sangat pasti ramai antara kita sudah pun kenal akan Capablanca. Dia ni merupakan seorang grandmaster dari Cuba dan merupakan bekas juara dunia pada tahun 1920-an. Dia ni sangat terkenal, sangat tersohor dengan teknik endgame yang sangat mantap dan permainan yang sangat pantas. Tapi pada hari ini, game yang kita nak tengok hari ini telah menunjukkan satu lagi sisi permainan Capablanca yang bagus, iaitu taktiknya yang sangat-sangat hebat. Jadi, kita ada game Capablanca menentang seorang pemain catur yang bernama Mark Fonarov. Mark Fonarov ni juga merupakan seorang grandmaster, tapi dia bukannya grandmaster dalam dunia catur. Dia merupakan grandmaster dalam dunia muzik. Dia ni merupakan seorang master dalam permainan violin. Dia sangat power main violin, pandai muzik. Bini dia, isteri dia pun merupakan seorang pemain violin juga. Jadi dia sangat cintakan muzik dan pada masa yang sama dia cintakan catur juga. Jadi kita nak tengok satu game ni yang telah diambil daripada permainan yang dimainkan di New York pada tahun 18 Jun 1918. Cantik kan dia punya tarikh? Bagi pasangan yang berkahwin, saya rasa tarikh ni sangat cantik. 18 hari bulan tahun 1918. Jadi kepada yang nak berkahwin, korang boleh pilih tarikh ni lah. Tapi sebelum korang pilih tarikh, pastikan korang pilih calon dulu. Tak ada calon, macam mana nak kahwin? Baik, jom kita tengok game ni. Kita ada putih kat sini yang dimainkan oleh Jose Raul Capablanca, manakala hitam pula dimainkan oleh Mark Fonarov. Ianya dimulakan dengan gerakan E4. Kita ada E5, knight ke F3 menyerang pawn, dan seterusnya knight C6 mengawal pawn tersebut. Kita ada D4. Ini merupakan opening yang dikenali sebagai Scotch game. Seterusnya D6. Variasi utama dalam Scotch game ialah untuk pawn makan pawn E5. Sebabnya selepas knight makan pawn, knight makan knight, pawn makan knight kembali, kita ada pertukaran queen kat sini. Dan dalam posisi ini, hitam sudah kehilangan peluang untuk membuat castling. Tapi dalam posisi ini, Capablanca memilih untuk memainkan variasi knight ke C3 kat sini. Kita ada knight ke F6, bishop ke B5 membuat pin ke arah knight yang berada di C6 kat situ. Jadi Fonarov telah meletakkan bishopnya ke D7 menghilangkan pin tersebut. Kita ada castling pendek, bishop E7, rook ke E1 mengaktifkan rook, pawn makan pawn kat sini, knight makan pawn, dan kita ada pertukaran knight di petak D4. Selepas itu kita ada pula pertukaran bishop di petak B5, bishop makan bishop, dan seterusnya knight makan bishop. Hitam ataupun Fonarov memilih untuk membuat castling kat sini. Dan kemudiannya kita ada gerakan queen ke C3 dengan ancaman untuk memakan pawn yang berada di C7 kat situ. Jadi oleh sebab itu C6 telah dimainkan sambil menghalau knight putih, dan knight telah melarikan diri ke D4. Kemudian knight hitam pergi ke D7, kemungkinan ingin membebaskan bishopnya yang berada di E7 ni ke tempat yang lebih sesuai, yang lebih aktif. Seterusnya kita ada knight ke F5 kat situ dengan ancaman untuk membuat checkmate di petak G7 ya. Oleh sebab itu Fonarov telah memainkan bishop ke F6 mengawal petak tersebut sambil menyerang queen putih. Jadi Capablanca melarikan queennya ke G3, masih lagi menyerang petak G7 kat situ sambil menambah serangan ke arah pawn yang berada di D6. Oleh sebab itu, knight E5 dimainkan menutup serangan tersebut, dan kita ada bishop ke F4 menambah serangan ke atas knight yang berada di E5. Selepas itu,
Queen C7 dimainkan dan kita ada Rook A D1. Sekali lagi, menambahkan serangan ke atas pawn yang berada di D6 pula. Kalau korang tengok kat sini, inilah cara Capablanca ataupun Grandmaster lain memainkan permainan catur. Menambah lagi serangan sampai dapat. Dia tak berhenti kat situ sahaja. Oleh sebab itu, Mark Fonarov masih lagi defend ataupun membuat pertahanan dengan Rook A ke D8. Dalam posisi ini, Capablanca telah membuat satu gerakan yang sangat bagus. Korang boleh cuba untuk pause video ni kat sini dan cuba cari gerakan Capablanca yang seterusnya. Silakan. Dia membuat satu pengorbanan Rook dengan Rook makan pawn di D6. Wow, kenapa pengorbanan ini dilakukan? Kita dapat tengok kat sini. Selepas Fonarov menerima sacrifice ataupun pengorbanan tersebut, dengan Rook makan Rook di D6, kita ada Bishop makan Knight di E5. Sekali lagi mengancam untuk memakan Rook yang berada di D6 yang dipin kat situ. Dalam posisi ini sememangnya hitam tak boleh nak makan Bishop, sebab kalau Bishop makan Bishop, selepas Queen makan Bishop tersebut, kita dapat tengok terdapat dua ancaman. Yang pertamanya ancaman checkmate di petak G7 dan yang keduanya ancaman untuk makan Rook secara percuma di D6. Jadi semestinya hitam akan kehilangan Rook secara percuma kat sini. Oleh sebab itu, selepas Bishop makan Knight, Mark Fonarov telah membuat counter sacrifice ataupun serangan balas melalui pengorbanan, iaitu Rook ke D1 kat sini. Kalau korang tengok kat sini, sememangnya Queen di C7 tu bukannya percuma. Sebab kalau Bishop makan Queen terlalu tamak, terlalu gopoh, hitam boleh makan Rook dan membuat checkmate. Jadi kena berhati-hati kat situ. Oleh sebab itu, selepas Rook ke D1, Capablanca telah menerima sacrifice tersebut dengan Rook makan Rook D1. Dan kemudiannya kita ada Bishop makan Bishop E5. Dalam posisi ini nampak seolah-olah hitam ataupun Mark Fonarov telah berjaya mempertahankan situasinya. Tetapi sekali lagi, kat sini Capablanca telah membuat satu gerakan, satu taktik yang telah menjadi bualan ramai orang, yang telah digunakan dalam banyak buku-buku catur, dalam banyak buku puzzle catur. Korang boleh tengok sendiri kat sini. Cuba pause video korang dan cari apakah gerakan beliau yang seterusnya. Ya, satu gerakan cantik yang menarik oleh Capablanca, iaitu Knight ke H6 check. Kenapa? Kita akan tengok sekejap lagi. Kat sini King tu terpaksa melarikan diri ke H8 sebab pawn tak boleh makan. Jadi King terpaksa lari ke H8. Kita ada pengorbanan Queen kat sini dengan Queen makan Bishop di E5. Wow, selepas Queen makan Queen, kita ada Knight makan pawn di F7 membuat check. Dan dalam posisi ini Mark Fonarov telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Kenapa? Jom kita tengok kat sini. Kat sini hitam hanya ada dua pilihan gerakan, iaitu yang pertama dia boleh larikan kingnya ke G8, manakala yang kedua dia boleh memilih untuk memakan Knight di F7. Jadi jom kita tengok apa yang berlaku kalau pilihan pertama dibuat. Kalau king lari ke G8, sememangnya Knight akan makan Queen di E5. Dan dalam posisi ini putih akan mempunyai kelebihan sebanyak satu Knight dan dua pawn. Sangat-sangat banyak kat situ, sememangnya memihak kepada putih. Manakala selepas Knight makan F7, kalau Rook makan Knight, kita ada checkmate kat sini dengan gerakan Rook pergi ke D8. Dan selepas Queen dan Rook terpaksa tutup, semuanya akan dimakan oleh Rook dan akan membuat checkmate sekali lagi lah. Okey, jadi dalam posisi ini, inilah sebabnya Mark Fonarov telah memilih untuk resign pada move selepas Knight memakan pawn di F7. Jadi ini merupakan satu game yang menunjukkan bahawa Capablanca bukan sahaja hebat dalam permainan endgame, malah dia juga hebat dalam taktik-taktik yang boleh dibuat dalam sukan catur. Baik, jadi saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video menarik yang lain. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.
Express Academy.